Kebanyakan kes-kes kecederaan kepala adalah disebabkan oleh kemalangan jalan raya di Malaysia. So sebab itu biasanya kita akan adakan kempen-kempen untuk berhati-hati di jalan raya. Kerana bila berlakunya kemalangan jalan raya, ia boleh mendatangkan kesan yang agak serius kepada kepala. So bila berlakunya kecederaan yang serius mungkin memerlukan pembedahan dan ada yang pulih seperti biasa dan ada pesakit yang terpaksa terlantar walaupun rawatan yang terbaik telah diberikan kerana memerlukan proses rehabilitasi yang sangat panjang. Otak manusia mempunyai pelbagai fungsi. Ada bahagian otak contohnya yang mengawal pergerakan, ada bahagian otak yang mengawal deria rasa, ada bahagian otak yang mengawal penglihatan, pendengaran, bau, pergerakan-pergerakan muka, telinga, lidah dan sebagainya. Termasuk juga dengan personaliti, perangai dan memori. Jadi seandainya pesakit mengalami kecederaan kepala, di bahagian hadapan, maka personality dan juga behavior dan juga ingatan pesakit mungkin akan terjejas. Sekiranya pesakit mengalami kecederaan dalam bentuk darah beku di bahagian motor cortex ataupun di bahagian frontal, dia akan menyebabkan lumpuh ataupun tidak mampu untuk bergerak tangan dan juga kaki. Jika bahagian belakang di occipital lobe yang kena, maka kecederaan tersebut akan mengakibatkan pesakit tidak dapat melihat dengan sempurna. Ataupun jika pesakit mengalami kecederaan di bahagian cerebellum, pergerakan, koordinasi dan juga kekuatan tangan dan pergerakan kaki mungkin juga akan terjejas. Jadi kecederaan di bahagian-bahagian tertentu kepala akan menyebabkan fungsi-fungsi otak di bahagian tersebut akan terjejas. Tetapi secara keseluruhannya, jika kebanyakan ataupun sebahagian besar kecederaan itu mengakibatkan otak, cerebellum, saraf pangkal otak brainstem, pesakit boleh mengalami keadaan koma yang berpanjangan. Saya ingat lagi 15 hari bulan 6. Lebih kurang pukul 11.30 malam, saya pergi mesyuarat MPKK. Habis mesyuarat tu, lepas tu saya cakap kat kawan saya nak berhenti masjid sekejap nak buang air kecil. Lepas tu sampai je dekat masjid tu, saya rasa saya tongkat aja motor, saya angkat kaki nak terus nak tergesa-gesa nak masuk kat masjid. Saya rasa macam saya jatuh aja. Saya rasa saya jatuh, lepas tu kepala saya terhantuk itu rasa. Lepas tu saya tak sedar lebih kurang dalam 6 jam atau 7 jam itulah. Pagi baru sedar dekat hospital. Untuk pesakit Wan Muhammad, dia mengalami kemalangan lebih kurang setahun dulu. Dia mengalami kecederaan kepada kepala dia dan mengalami beberapa tempat patah pada leher cervical dia. So mula-mulanya kita just merawat dia secara konservatif dengan collar. Selepas beberapa hari, pesakit sudah stabil dan boleh pulang ke rumah lah. So selepas pesakit balik ke rumah, beberapa bulan kemudian pesakit bermula mengalami simptom-simptom baru seperti kelemahan, numbness dan sakit kepada tangan kiri dia. Dan pesakit pulang ke klinik kita lah, dan kita telah arrange MRI untuk dia dan kita dapati ada himpitan berlaku kepada saraf tunjang dia akibat tulang cervical yang lemah. Kelemahan cervical tu disebabkan oleh kemalangan yang beliau mengalami setahun dulu. So untuk masalah Encik Wan Muhammad, kita merancang surgery untuk dia
untuk dikompres dan stabilize dia punya cervical spine. Dan selepas operation ni, kita expect dia akan mengalami period rehabilitasi yang panjang untuk memulihkan tenaga dan mengurangkan kesakitan pada tangan dia. Okey, untuk kecederaan kepala, biasanya kita bagikan kepada 3 jenis lah. Kecederaan tahap ringan, yang kedua adalah sederhana dan yang ketiga adalah serius. Untuk kecederaan yang ringan, biasanya kita akan pantau jika X-ray kepala ataupun CT imaging tidak menunjukkan ada pendarahan atau keretakan dalam kepala. And then untuk sederhana dan juga yang serius, biasanya selepas imaging, jika berlaku pendarahan yang memerlukan pembedahan, pesakit akan dibawa ke bilik pembedahan untuk dilakukan pembedahan. Jika tiada pendarahan yang teruk, mungkin pesakit akan dipantau di ward ICU ataupun di ward acute di ward general. So kebiasaannya untuk kecederaan kepala ia adalah disebabkan oleh kemalangan jalan raya, itu yang paling tinggi di Malaysia. Biasanya berlaku pada musim perayaan, musim cuti sekolah. So lain-lain adalah disebabkan mungkin jatuh daripada tempat yang tinggi ataupun mungkin disebabkan pergaduhan. So untuk kes-kes kecederaan kepala, biasanya apabila dirujuk ke bahagian kecemasan, biasanya kita akan tanya detail seperti pukul berapa dia berlaku dan macam mana kecederaan itu boleh berlaku, dan simptom-simptom yang menunjukkan tekanan dalam otak itu tinggi. Pesakit mungkin mengalami sakit kepala yang teruk, muntah-muntah, sawan ataupun tidak sedar. Jadi dalam perjalanan tu kami okey je, dalam kereta tu boleh gurau lagi, anak-anak pun boleh cakap. Tapi bila sampai tempat kejadian tu, ada sebuah kereta mari dari hadapan, tiba-tiba melanggar kami. Lepas tu saya dah tak sedar dah. Saya sedar-sedar di hospital. Dan bila dalam hospital tu baru saya tahu saya ni mengalami kecederaan yang tak teruk manalah, biasa-biasa je. Cuma anaklah yang teruk. Anak saya yang sulung dibawa masuk ke bilik bedah, dan anak saya nombor 2 masih dalam bilik sama dengan saya. Cuma masa tu doktor yang sedang rawat dia cuma ada tulang pinggul dia lari daripada peha dia, jadi doktor masuk selalulah. Sewaktu berada di Jabatan Kecemasan, beberapa imaging seperti CT scan dilakukan, dan daripada CT scan terdapat retak dan sedikit pendarahan di bahagian kepala. So untuk kes ini, pesakit telah dibawa ke bahagian Dewan Bedah untuk dilakukan pembedahan untuk mengeluarkan tempurung kepala disebabkan kecederaan yang serius. Pembedahan dilakukan untuk menyelamatkan nyawa adik Syahmi kerana kecederaan yang serius pada bahagian kepala, dan terdapat keretakan, terdapat pendarahan,
So selepas pembedahan, adik Syamil dimasukkan di rawatan ICU kanak-kanak untuk pemerhatian selanjutnya. So pada waktu ini keadaannya semakin stabil, tetapi dia masih koma, tidak sedar lah. Untuk kes-kes kecederaan yang serius di kepala memang memerlukan masih agak panjang untuk proses rehabilitasi. Untuk kes adik Syamil, kita harapkan dia semakin pulih dengan proses rehabilitasi dan juga rawatan lanjutan di ward biasa. Jadi untuk terima keputusan ni pun asalnya memang susah. Tapi sebagai ibu dan untuk anak-anak, saya kena kuat. Saya mintalah pada pemandu yang di luar sana, tolong berhati-hati. Bila dah jadi macam ni, kami dah jadi mangsa.